الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ونصب لنا الدلالة على صحة برهانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Maksudnya, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki keamalannya. Saudaraku sedang jemaat yang dirahmati Allah, khatib berpesan pada diri khatib dan sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Peliharalah diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadah kita. Ingatlah, kehidupan yang kita nikmati selama ini seharusnya kita syukuri dengan meningkatkan amal ibadah dan mempereratkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam merupakan satu-satunya ad-din yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi kepada umat manusia keseluruhannya. Mereka yang memilih Islam sebagai pegangan akan sentiasa terpelihara nilai-nilai kemanusiaan dan sentiasa melalui perjalanan hidup yang sejahtera dan harmoni. Walaupun begitu, masih terdapat kebanyakan umat Islam yang belum memahami dan menghayati hakikat agama Islam dengan sebenar-benarnya. Merenung senario umat Islam masa kini,
terdapat dalam kalangan umat Islam yang mengaku dirinya sebagai Muslim, namun mereka masih lagi melakukan larangan Allah seperti mencuri, meminum arak, berzina, melakukan rasuah, pecah amanah dan pelbagai kemungkaran yang lain. Tidak kurang juga terdapat segelintir umat Islam yang berfahaman sempit dan jumud dengan anggapan Islam hanyalah untuk akhirat semata-mata, dan mereka meminggirkan terus urusan dunia yang merupakan jambatan menuju ke alam akhirat. Kesannya umat Islam kini begitu mudah dilabelkan sebagai pelampau agama, golongan ekstremis, fundamentalis, bersifat kuno dan pelbagai lagi gelaran yang mencalari maruah dan imej umat Islam sebagai khairu ummah dan ummatan wasata. Wahai saudaraku yang beriman, seiring dengan gelombang kesedaran Islam masa kini, kita sewajibnya menilai dan memahami hakikat beragama menurut perspektif Islam. Ad-din Islam yang diridai Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekadar ucapan, tidak sekadar ucapan lidah, dan dia kenalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan keimanan itu perlu dipamer dan diterjemahkan dengan amalan yang disyariatkan seperti menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, melaksanakan haji dan lain-lain amalan ibadah. Ini bermakna hakikat beragama sebenarnya luas pengertiannya, sehingga merangkumi hubungan dua hala atau paksi, yaitu hubungan yang terjalin erat antara seorang hamba dengan Tuhannya dan hubungan yang tersimpul antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan perkara ini melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dan hayatilah agama Islam secara keseluruhannya. Jelaslah kepada kita bahawa hakikat beragama sebenarnya menuntut kita untuk menjadikan agama sebagai teras perlembagaan dalam kehidupan seharian. Ini bermakna kita tidak sewajarnya meminggirkan tuntutan agama, walaupun kita dalam kesibukan mengejar kemewahan dunia dan bergelut dengan ledakan globalisasi, modernisasi dan dunia tanpa sempadan yang semakin rancak di pentas kehidupan dunia kini. Oleh itu, agama sewajibnya berfungsi sebagai momentum konkret yang mengakari setiap aspek kehidupan manusia sehingga mampu memancarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai contoh, dalam urusan pekerjaan seharian, sewajarnya seseorang pekerja itu mempamerkan etika dan sikap yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sesuatu tugasan. Antara sebagai contohnya nilai amanah bersungguh-sungguh, berusaha mempelajari sesuatu yang baharu demi memenuhi keperluan kerjaya, melaksanakan tanggungjawab secara berakhlak, mempertingkatkan nilai kompetensikan diri, berdaya saing dan etika-etika bekerja Islam yang lain. Gesaan ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yakni akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan Allah Subhanahu wa taala membenci perkara-perkara yakni akhlak-akhlak yang keji. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian,
perlu ditegaskan nilai keharmonian kerohanian perlu berjalan seiringan dalam setiap aktiviti keduniaan yang dilakukan oleh umat Islam. Perkara ini amat bertepatan dengan titah perintah ilahi yang memerintahkan umat Islam supaya menjejaki keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Maksudnya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagianmu daripada kenikmatan duniawi. Sudah tentulah tersirat hikmah dan objektifnya di sebalik keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan manusia. Islam menjuruskan matlamatnya ke arah melahirkan insan yang soleh dan produktif serta proaktif dalam setiap dimensi kehidupan, di samping berusaha untuk membentuk sebuah komuniti masyarakat yang harmoni lagi kolektif di bawah lembayung keadilan Islam dan sentiasa mendapat keredaan ilahi. Inilah adunan atau formula kecemerlangan yang mencipta tamadun kegemilangan Islam satu ketika dahulu yang dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi selepasnya. Formula inilah juga yang berjaya menghasilkan personaliti unggul lagi terbilang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan ramai lagi yang melakar episod kegemilangan dalam sejarah Islam. Apa yang perlu diteladani di sini ialah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar memahami dan menghayati Islam serta menterjemahkannya dalam realiti kehidupan mereka, dan mereka menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan mereka dengan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber perundangan dan juga rujukan. Maka tidak hairanlah mereka mampu menempa dan memahat era keemasan Islam dalam lipatan sejarah sehingga mampu menyaingi dua kuasa besar, yaitu Rom dan Parsi. Ini bermakna intipati. Kejayaan dan keunggulan sebenarnya terungkap dalam penghayatan Islam dan mempraktikkannya dalam realiti kehidupan. Kegemilangan generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat selepasnya pula telah membuktikan hal tersebut. Oleh itu, merekalah yang sewajarnya menjadi teladan terbaik yang menjadi ikutan umat Islam seluruhnya dalam usaha mereka untuk memertabatkan kembali maruah umat Islam sebagai umat Islam yang terbaik yang dituntut oleh Islam. Islam tidak pernah membawa gagasan ekstremis, fanatis, sekularis dan sebagainya dalam kamus kehidupan umat Islam. Memadailah Islam sebagai ad-din yang diperakui di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang syumul dan paling sempurna, merangkumi setiap aspek kehidupan manusia daripada ibadah, perdagangan, kemasyarakatan, sosial politik, kebudayaan dan sebagainya. Justru umat Islam sewajibnya kembali kepada Islam dengan menjunjung Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan dasar kehidupan sejagat. Dengan ini barulah umat Islam dapat membebaskan diri daripada belenggu kemunduran, kejahilan, kemiskinan dan pelbagai lagi kemelut yang mencengkam umat Islam sekian lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Saudaraku sidang jemaat yang dimuliakan Allah, sedarlah bahawa kita telah dan masih diuji dengan pelbagai bentuk ujian dan cobaan seperti bencana, wabak penyakit dan sebagainya yang telah memberi kesan besar dalam kehidupan kita.
marilah kita bermuhasabah dan bertanya kepada diri kita, adakah kita masih belum sedar dengan peringatan demi peringatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita ini, dengan terus melakukan maksiat dan dosa. Marilah kita bermuhasabah dan menginsafi bahawa dunia ini semakin hampir ke penghujungnya. Telah banyak tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin nyata berlakunya. Maka atas dasar kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim serta tanggungjawab yang besar bagi setiap muslim untuk memberi nasihat dan peringatan, khatib dari lubuk hati yang ikhlas ingin memberi nasihat dan peringatan agar marilah kita sama-sama menghindarkan diri daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Ayuh dan bersegeralah kita mempersiapkan diri serta ahli keluarga kita dengan bekalan iman dan takwa, agar kita tidak tumpas dengan godaan dan rayuan dunia yang bersifat fana. Mudah-mudahan sedikit nasihat dan peringatan daripada mimbar Jumaat pada kali ini menjentik hati-hati kita untuk kembali mendaulatkan Islam dengan mempraktikkan serta menterjemahkan kesyumulan ajaran Islam dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang muslim. Mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Maksudnya, sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut daripada melanggar perintah Allah Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu, berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan kemampuan dan pahala yang mulia. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وارض الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wawali ahdihi Tuanku Besar Seri Menanti Tuanku Ali Ridauddin ibni Tuanku Muhriz wa jami'al usratil malakiyah اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة